Baik, di segmen pembangunan masyarakat untuk edisinya hari ini 6 Syawal Rumahku Syurgaku. Jadi bersama kita iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Syukri bin Sulaiman, Pegawai Pembangunan Masyarakat. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Baik, apa kabarnya? Alhamdulillah. Betul kita kembali ya di Rampai Pagi untuk edisi khas Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Mauzah dan batin. Okay. Baiklah, satu topik yang cukup menarik ni, apatah lagi di bulan Syawalan ya. Masanya untuk kita ni berkumpul bersama dengan keluarga. Betul. Satu lagi, apa kenyataan yang menunjukkan betapa pentingnya peranan mungkin dapat dikongsikan nanti bersama dengan Tuan Muhammad Syukri, mungkin dari segi kekeluargaan dan sebagainya. Jadi mungkin sebagai pendahuluan ataupun mukadimah untuk topik kita pada pagi ini, Tuan. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, Mahal batin kepada penyampai-penyampai, semua kru-kru studio yang ada di harian ini. Diucapkan juga terima kasih kerana menjemput untuk segmen pada hari ini. Seperti maklumkan, tajuk tani pada hari ini adalah mengenai konsep Rumahku Syurgaku. Rumahku Syurgaku ini adalah satu konsep, ianya bukannya hanya tertumpu kepada tani memiliki sebuah rumah yang besar, mewah dengan perabot yang mahal. Tapi ianya juga mempunyai sebuah nilai kekeluargaan dan kasih sayang yang besar di antara setiap penghuni di dalam rumah itu. Memiliki sebuah keluarga yang bahagia, rumah yang selesa, kerjaya yang baik dan kehidupan yang harmoni ini adalah rezeki yang sangat besar yang semua kita ni mahukan. Akan tetapi memiliki rumah besar ni, rumah bukan saja untuk tempat tani berlindung, tapi kalau boleh tani mengimpikan ianya sebagai syurga di dunia ini. Syurga rumah itu sebagai syurga tani di rumah ini. Jadi itulah sebagai pendahuluannya mengenai konsep Rumahku Syurgaku. Alhamdulillah. Itulah yang kita diharapkan bersama ya. Anda kira sebetulnya rumah ni basar kadam kan? Kalau gembira insya-Allah isinya tu gembira. Yang penting isinya manis. Sama itu macam buah je pak. Anda kira kalau di luar tu macam durian lah. Durian. Okey. Tajam di luarnya. Tapi kalau dibuka isinya manis, lunak rasanya. Itulah yang dimaksudkan oleh tuan tadi. Baik, itu sebagai pendahuluan. Jadi kita terokai lagi ataupun kita dalami lagi, kupas lagi untuk hari ini mengenai isi kandungannya. Mungkin kalau kita ni lihat Rumahku Syurgaku ini kalau dahulu mudah. Kita ni ibu bapa mendidik anak-anaknya, tidak ada faktor-faktor luar yang boleh mengganggu ataupun meracuni anaknya ni, fikiran anak-anak ni dengan adanya kemodenan zaman. Jadi mungkin dapat dikongsikan cabaran-cabaran yang dihadapi pada ketika ini. Cabaran-cabaran yang ada pada masa ini, salah satunya adalah kalau untuk memiliki rumah, membali ataupun orang ketanikan membina sebuah rumah ni agak sukarlah. Di antaranya sebabnya harga rumah pada masa ini semakin tinggi. And then ada certain individu tidak mempunyai wang simpanan yang mencukupi, gaji rendah lah, and then masalah pembiayaan pinjaman bank dan lain-lain. Tidak semua orang mampu untuk memiliki sebuah rumah untuk membina sebuah keluarga yang bahagia. Walau bagaimanapun, seperti yang Tuan katakan tadi, di mana-mana pun kita ni tinggal, yang penting asalkan jiwa kita ni tenang, penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan, itulah tandanya Rumahku Syurgaku itu ada berjaya. Yang mana walaupun tani hanya tinggal di rumah yang kecil sederhana sahaja. Betul. Ya, alhamdulillah. Jadi itu antara cabaran-cabaran dah bagi dalam isu-isu kekeluargaan sebetulnya. Dan mungkin dapat dikongsikan juga ni, mungkin apa sebetulnya, adakah sebetulnya harta dan juga wang ringgit ini penting dalam konsep Rumahku Syurgaku ni? Okay. Konsep harta dan wang ringgit ini tidak dinafikan harta dan wang ringgit ini pada masa ini memang adalah satu keperluan dalam kehidupan. Walau bagaimanapun, ianya harta dan wang ringgit ini bukan segala-galanya yang untuk menentukan kebahagiaan. Tetapi dengan harta dan wang ringgit, ianya boleh orang mengukuhkan lagi kestabilan ekonomi kita itu untuk mengukuhkan asas kekeluargaan. Tetapi juga kalau kita ni lihat, tidak semestinya harta dan wang ringgit ini boleh memberikan kebahagiaan. Betul.
contoh sebagai contoh lah saja, rumah yang besar itu tidak akan menjamin kita ni akan bahagia ataupun dapat mendiaminya untuk masa yang panjang. And then di dalam tidak ada agama juga yang mahu penganutnya ataupun umatnya untuk terperangkap dengan hutang semata-mata hanya untuk membeli kebahagiaan dunia ni. Itulah. Iya, alhamdulillah. Jadi mungkin dapat sebagai soalan tambahan ni kita ni ya. Ialah untuk menjadikan rumah itu menjadi rumahku, syurgaku di dunia ni. Peranan yang penting isi-isinya di dalam itu ni kita ni institusi kekeluargaan antaranya ibu bapa, mungkin abang, adik dan juga kakak. Jadi mungkin apa antara ciri-ciri yang perlu sebetulnya ni tuan baginya kita ni membantu menaikkan aura rumahku atau menjadi syurgaku di dunia ni. Ia ada pelbagai peranan bermacam-macam. Itu takluk kepada individu. Ia bermula dari individu itu sendiri ya. Ia kebahagiaan ini boleh dimiliki kalau penghuni isinya tu bijak mengatur kehidupan mereka berkeluarga. Di antaranya adalah satu dari segi pengurusan pendapatan ataupun kewangan mereka. Kalau kita ni memulakan mengamalkan amalan menyimpan, menabungnya orang untuk simpanan kita ni, and then kita ni ikut juga kemampuan diri kita ni dengan pendapatan bulanan tani mampu milik. Jangan mudah terburu-burunya orang mengikut kehendak hati ataupun terpengaruh dengan apa yang orang lain miliki. Orang ikut trend. Orang ikut mau perabot baru, dia mau perabot baru. Itu perkataan lama tu. Maklum kita ni tu. Dan juga mungkin dapat dikongsikan lagi. Itu antara kalau rumah dari segi secara fizikal, rumah ya, di mana kita ni mesti uruskan kewangan dan juga pendapatan kita ni. Dan untuk seterusnya lagi tuan. Untuk seterusnya kalau kita ni sudah memiliki sebuah rumah lah, kita ni berusaha untuk membina sebuah keluarga yang bahagia dengan persekitaran harmoni. Ianya pada lazimnya bermula dari rumah tangga itu sendiri, di mana mereka saling cinta mencintai. Contohnya suami mencintai isteri, isteri mencintai suaminya, and then suami isteri ataupun ibu bapa mencintai anak-anaknya, anak-anaknya mencintai dan menghormati ibu bapanya. Jadi orang kasih sayang atau yang boleh memulakan kebahagiaan di dalam rumah. Kedua, sudah ada orang konsep kekeluargaan itu tadi cipta suasana harmoni yang mana masa yang tadi ada di rumah itu tadi isi dengan aktiviti-aktiviti berfaedah bersama ahli keluarga. Di antaranya salah satunya saling bantu-membantu membersihkan, mengemas rumah. Contoh suami ataupun anak-anak tidak membiarkan isteri ataupun ibunya mengemas rumah itu. Terutama sekali lagi time-time perayaan macam mana ni ya, masa-masa perayaan masa ni, yang mana ibu bapa tadi selalunya sibuk melayan tetamu. Jadi anak-anak boleh memainkan peranan untuk membantu bersama-samanya orang, lagi meriah lah kalau dilihat. Kedua juga solat berjemaah bersama-sama di dalam rumah. Kita ni tahu yang mana doa ni adalah senjata umat Islam dan solat adalah tiang agama Islam. Seharian kita ni sibuk bekerja mencari rezeki. Jadi pastikan sekurang-kurangnya kalau tadi di rumah itu untuk menggunakan sekurang-kurangnya satu daripada sembahyang 5 waktu itu untuk berjemaah bersama ahli keluarga. Jadi ianya boleh menjalankan hubungan kemesraan dan mengeratkan lagi hubungan antara ahli keluarga. Alhamdulillah, itulah namanya semua ahli keluarga ini sebetulnya berperanan untuk mewujudkan keluarga bahagia, ya, yang mana institusi kekeluargaan ini kita ni ibaratkan macam berjuta-juta batu batanya kita ni ya untuk membina sebuah tugu ataupun rumah maligai. Jadinya memang banyak memerlukan kerjasama, di mana tadi juga kalau ditambah daripada tuan sendiri, bukan sahaja ibu bapa namun juga adik-beradik juga penting untuk kita ni sama-sama. Kadang-kadang maklum sajalah kaum lelaki ni biasanya kena biarkan saja bermain saja. Yang kesiannya kaum wanita ataupun anak bini-bini, hanya orang sering kali dimarahi ibu untuk bekerja dan semuanya. Jadi mungkin bagi sesebuah keluarga tu tuan penting juga ibu dan juga bapa ni mendidik anak-anaknya semuanya sama rata agar mereka ni lebih orang pandai untuk berdikari di masa akan datang. Dan juga tuan mungkin ada juga dikongsikan, mungkin dapat dijelaskan lebih lanjut oleh tuan sendiri. Biasanya orang
Kan kalau berkelahi kah ataupun orang marah kah, bagi saya makanan. Biasanya orang akan tenangnya. Jadinya itu adalah antara cara-cara untuk kita ni mengeratkan hubungan silaturahim, iaitu di mana kita ni makan sama-sama. Bila ada masalah ataupun mungkin ada akan diceritakan semasa makan ataupun boleh diceritakan kerana ketenangan. Jadi bagaimana tuan? Jadi seperti yang anda tu betul lah. Kalau orang dalam keluarga ni memang ada permasalahan lah. Dan semestinya selamanya akan orang tenang saja. Jadi peranan yang penting untuk bagi setiap individu dalam rumah itu ialah untuk saling berkomunikasi. Betul. Jangan menjadikan teknologi yang ada pada masa ini sebagai batu penghalang untuk kita ni mencapai keharmonian. Teknologi masa ini ini bukannya satu keburukan, tetapi tertakluk kepada penggunaan kita ni sendiri. Betul. Jadi sama juga dari segi komunikasi itu, tani elakkan membawa kesibukan di luar atau permasalahan dari luar masuk ke dalam rumah. Komunikasi ini adalah sangat penting untuk sesebuah hubungan. Kalau tani dia berkomunikasi, kalau tani dia orang berhubung, bercakap dengan ahli keluarga, macam mana tani akan menjalinkan hubungan kekeluargaan itu kan? Sekurang-kurangnya tanya apa saja orang untuk memulakan perbualan ketika berada dalam rumah, meskipun ini bukan pertanyaan yang penting. Jadi asal tadi berhubung, mengambil tahu apa permasalahankah sekurang-kurangnya, jadi ataupun sudah boleh mengeratkan lagi, menjalinkan hubungan tadi itu. Betul sekali. Jadi itulah sebenarnya pentingnya komunikasi. Ialah dalam setiap perhubungan, apatah lagi dalam institusi kekeluargaan ni ya. Kita ni perlu juga kita ni bekerja sama-sama kita ni sekeluarga tu. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, berat sama ringan sama berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sebetulnya. Itu antara pepatahnya. Dan juga kadang-kadang kalau kita lihat, kadang-kadang orang ada setengahnya menidakkan, ada yang katanya mengaukan, bisa itu soalan cepat itu. Kadang-kadang walaupun soalan-soalan itu soalan lazim ataupun klise, biasa saya kata dengar. Makan kau nya, tema tu makan kau. Macam makan ni apa lagi ni. Tapi itu sebenarnya adalah untuk memulakan perbualan. Kadang-kadang payah juga ditarik. Berbual mesranya kita ya. Itulah. Jadi itulah kalau terpulang kepada bis kita, rasanya macam mana untuk memulakan perbualan ataupun kalau rasa soalan itu klise, bapa tu kan, bapa ku ni berjoging. Sebenarnya kan memulakan percakapan ataupun memulakan perbualan. Jadi sebenarnya ini memerlukan saling faham memahami bersama katanya. Dan juga kalau kita sentuh mengenai rumahku syurgaku ni banyak sebetulnya. Dan kalau kita ni lihat bersama dengan Tuan Muhammad Syukri mengongsikan bukan saja tertumpu kepada rumah itu sendiri secara fizikal, anda kira ianya yang mewah ke, yang megah ke, yang sederhana pun sudah mencukupi. Namun juga tertumpu kepada keluarga berkenaan, kepada suami dan juga isteri. Kalau ada bertelingkah pasal satu masalah pun orang ataupun jadi dibesar-besarkan, memang menjadi satu kemuskilan lah mengapa hubungan itu indah dapat dieratkan. Jadi mungkin terpulang juga bersama kepada Auda. Baik, untuk penutupnya bersama kita dengan narasumber kita iaitu Tuan Muhammad Syukri, mungkin dapat berikan sedikit kesimpulan mengenai tajuk kita pada hari ini. Untuk kesimpulan konsep rumah syurga kuat ni lah, tadi recap semula lah, ianya bukan tertumpu kepada rumah yang besar yang mempunyai perabot mewah, tapi ianya adalah nilai kekeluargaan atau kebahagiaan dan kasih sayang di dalam rumah itu, iaitu penghuni rumah itu. Konsep ini bukannya satu perkara yang susah untuk dicapai, tapi ianya bukan juga satu perkara yang mudah untuk dimiliki lah. Oleh itu sama-sama kita ni menyedari peranan kita ni sebagai individu yang berkeluarga, kerana hakikatnya setiap anggota keluarga tu mempunyai peranan masing-masing, bertanggungjawab ke arah mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmoni. Alhamdulillah. Jadi itu antara yang dapat kita kongsikan di dalam segmen Pembual Masyarakat, iaitu edisi khas Hari Aidilfitri, Rumahku Syurgaku ya, bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Syukri bin Sulaiman, itu Pegawai Pembangunan Masyarakat. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yang mana kalau kita ni simpulkan sedikit Tuan, kalau kita ni lihat benar-benar ataupun kita ni sebagai orang beragama Islam, pastinya apa yang kita ni harapkan ialah keberkatan daripada Allah
Subhanahu Wa Taala dalam segala perbuatan, dalam segala hubungan kita ni. Kalau nak ada berkat daripada Allah, pastinya ianya tertumpu juga ataupun kita ni lihat di awalnya rezeki kita ni itu. Jadi adakah rezeki yang kita ni cari selama ini ia mempunyai keberkatan ataupun tidak. Jadi insya-Allah dengan adanya kita ni mulakan dengan pencarian rezeki akan dapat berpanjangan juga hingga ke akhir hayat kita ni ya. Dan juga di bulan Syawal ini, ini antara alasan. Kalau mungkin ada persengketaan di antara kita ni dan sebagainya. Kesempatan kita mohon maaf datang ke rumahnya berkunjung. Mengapa kau datang ke rumah ni beraya Juni? Jadi dari saat datang kita cuba untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Air yang dicincang atau air yang dicincang indah akan pernah putus. Betul lagi kalau kita ni ada hubungan kekeluargaan. Jadi itulah sebenarnya antara poin penting yang cuba diketengahkan oleh narasumber kita sebentar tadi, iaitu perlunya kerjasama, saling memahami, komunikasi bersama ahli keluarga. Jadi ini bukan sahaja kita ni melihat daripada luaran, yang penting isi di dalam rumah itu, institusi kekeluargaan ini perlu kita ni capai menjadi satu hubungan yang erat, apatah lagi di hari raya ni. Seringkali kalau hari biasa jarang kan kita ni berjumpa-jumpahan kita ni dengan kesibukan, komitmen masing-masing. Jadi inilah waktu di bulan Syawal ini, waktu yang sesuai untuk bersama dengan ahli keluarga. Jadi terpulang kepada Auda bagaimana untuk menghubungkan lagi ataupun mengerat lagi hubungan silaturahim berkenaan. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita sekali lagi, iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Syukri bin Sulaiman, Pegawai Pembangunan Masyarakat, kerana membawakan tajuk kita bagi segmen Pembangunan Masyarakat hari ini, edisi khas Raya, iaitu Rumahku Syurgaku. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.